Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para tamu, para sahabat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, Zanzuri, Faris, Tiang Riol, Kid Sis, Intan Suraya, Badrul Azam, Zanzuri Ma'amin, Jamil Jamal, Nur Hazilah Saidin, dan kepada semua yang hadir pada malam ni, Ustaz Syafiq Murad. Alhamdulillah kita beralih kepada ayat 33 dan 34 dari surah yang mulia, surah Isra ataupun dipanggil dengan nama surah Bani Israel ini, iaitulah firman Allah Subhanahu Wa Taala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Sadaqallahul Azim. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan satu alasan yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada warisnya. Tetapi janganlah waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, yang lebih baik manfaat sampai dia dewasa, dan penuhilah janjinya. Sungguhnya janji itu pasti diminta dipertanggungjawabkannya. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, jadi kalau tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Kathir, sila lihat pada jilid yang kelima, muka surat ke 332. Baik, muka surat ke 332. Allah berfirman melarang pembunuhan terhadap jiwa tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam syarak, sebagaimana yang tegaskan dalam Sahihaini, iaitu Sahih Bukhari dan juga Muslim, bahawa Nabi bersabda, la yahilu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath, an-nafsu bin nafsi wa thayyibu zani wa tariku lidinihi al-mufariq il jamaah. Tidak dihalalkan darah seorang muslim yang bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan sungguhnya aku adalah Rasulullah, kecuali dengan 3 cara, iaitu yang pertama jiwa dengan jiwa, yang kedua seorang yang sudah berkahwin, lelaki atau perempuan, tapi berbuat zina, dan yang ketiga orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah. Jadi inilah larangan dalam Islam, bahawa tidak dibenarkan untuk membunuh seseorang muslim itu, membunuh seseorang manusia itu, melainkan bila dia terlibat dengan 3 kesalahan ini, iaitu yang pertama membunuh orang lain dengan sengaja, yang kedua dia sudah berkahwin, sama ada lelaki atau perempuan, tiba-tiba berzina, maka bila cukup buktinya, hukuman dikenakan adalah rajam sama mati. Dan yang ketiga iaitulah seorang yang murtad. Maka 3 golongan ini saja yang dibenarkan oleh Allah untuk dibunuh. Para mustasyriqin, orientalis, musuh-musuh Islam telah menjadikan ini alasan untuk mengatakan ketidakadilan Islam, bahawa hukum hudud yang ditetapkan dalam Islam ni satu kezaliman. Bagaimana ia menjadi satu kezaliman, tuan-tuan? Kalaulah seseorang itu sendiri yang mengalami perkara pembunuhan ini. Sebagai contohnya, kita melihat dalam berbagai-bagai cara penyebaran maklumat melalui social network pada hari ini, orang yang dibunuh, dilanggar, kemudian diheret lagi dengan kereta selama beberapa kilometer. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau yang terlibat ini, na'udzubillah, merupakan kaum keluarga terdekat, tuan-tuan? Boleh bayangkan tak? Tak boleh bayangkan, tuan-tuan? Bila ditanya kepada pakar comparative studies, comparative religions, Dr. Zakir Naik itu, hafizahullah, tentang ketidakadilan Islam dalam hukuman yang dikenakan, hukum qisas sebagai contohnya, hukum hudud yang dikenakan ni, hudud, tuan-tuan, maka dibuat tamsilan, bandingan. Cuba bayangkan kalau seseorang di kalangan keluarga kita yang mengalami ujian ataupun jenayah dilakukan terhadapnya. Snatcher pun cukup lah, tuan-tuan. Orang yang yang mencuri, merampas beg tangan seseorang perempuan yang lemah itu,
beratur dia kat satu tempat, tiba-tiba datang orang yang tak bertanggungjawab, menaiki motosikal, merampas, mengeritnya, jatuh, habis mukanya melecet tu, badannya trauma dia, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Itu masih hidup lagi walaupun ada kecederaan, mungkin kecederaan ringan, na'udzubillah kecederaan berat. Bayangkan kalau seorang yang dilanggar dengan kereta diheret dengan zalim sekali begitu, agak-agaklah cuba fikir kalau seseorang daripada kita mengalami peristiwa seperti itu. Saya pernah ajar pada tuan-tuan kalau kita melihat musibah menimpa manusia ni bukan bagus pun untuk disebar-sebarkan, tapi kalau kita melihat maka kita doalah pada Allah. Alhamdulillahillazi afani mimma ibtalahu bihi ataupun ibtalahum bihi wa faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Maha suci Allah SWT yang telah pun syukur pada Allah yang telah menyelamatkan daku daripada apa yang menimpanya atau menimpa mereka. Sungguhnya Tuhanku telah melebihkan aku di atas banyak ciptaannya yang patut aku syukuri nikmat-nikmat itu. Begitu maksud doa ni, tuan-tuan. Saya pernah ajar doa ni, saya telah ijazahkan doa ni. Saya yakin Ustaz Syafiq Murad telah masukkan dalam kumpulan doa yang kita belajar sepanjang musim ini, belajar tafsir Quran dengan hadis-hadis doa-doa yang kita pelajari. Jadi kalau kita melihat musibah itu berlaku, jangan tinggalkan untuk berdoa. Diajar oleh para ulama, kalau kita ziarah orang sakit di hospital, kita doa dengan doa itu, tapi janganlah doa depan dia. Tambahan pula kalau difaham bahasa Arab, kerana doa itu seolah-olah mengatakan, memang maksud doa itu, ya Allah berilah aku keselamatan daripada apa menimpanya, sungguhnya engkau telah menjadikan aku mendapat banyak kelebihan yang belum aku syukuri lagi, patut aku syukuri, wajib bagi aku untuk syukuri nikmat selamat yang kau kurniakan kepadaku. Kalau kita melihat seseorang ditimpa musibah, kemalangan dan sebagainya, kita berdoa dengan doa ini, Allah akan pelihara kita daripada doa tersebut, daripada musibah yang menimpa orang itu. Nampaknya Ustaz Syafiq Murad dah masuk kan ni. Alhamdulillahillazi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kalau orang itu jauh, kita kata ibtalahu bihi. Kalau ramai yang terlibat kat situ, kemalangan melibatkan ramai orang, ibtalahum bihi. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, apabila satu musibah ujian itu menimpa seseorang, barulah dia tahu langit ni tinggi atau rendah. Bayangkan seorang isteri yang menunggu kepulangan suaminya, tiba-tiba datang pasukan polis yang maklumkan kematian suaminya. Allahu Akbar, terjerpuk jatuh dia, tuan-tuan. Tak boleh bayang kesusahan yang menimpa dirinya, anak-anak yang masih kecil. Maka itu sebab dalam Islam, kata para ulama yang mengkaji bab ini, contohnya Dr. Abdul Karim Zaidan, contohnya Profesor Dr. Muhammad Uqla, contohnya almarhum Dr. Wahab Zuhaili, dalam bab jenayah Islam ini, apabila hukuman itu dikenakan, dia tak lain tak bukan niat matlamatnya, objektifnya adalah untuk mengekang kezaliman ini daripada berlaku kepada masyarakat. Dr. Zakir Naik bertanya kepada seorang perempuan Kristian yang mempersoalkan kewajaran undang-undang bunuh bagi orang yang berzina. Aku tanya balik kepadanya, bayangkan anda dah berkahwin dah, ada suami, ada isteri. Cuba bayangkan kalau anda melihat suami isteri anda sendiri melakukan zina dengan seorang perempuan, dan loyaltinya, kesetiaannya kepada tuan, kepada puan sudah pun berubah. Nampak sangat, kerana dia sudah pun biasa makan di luar, mencari benda-benda haram di luar. Maka inilah hukuman yang dikenakan dalam Islam. Di samping itu, dia untuk mengekang daripada penyakit-penyakit masyarakat berlaku, penyakit seperti AIDS. Kalau perompak itu memasuki rumah, satu kampung tak tidur, tuan-tuan, kerana takut. Orang terpaksa jaga malam pula, kena buat giliran pula, dah kerja pada keesokan hari terganggu pula, hanyalah kerana seorang perompak yang masuk dengan kejamnya, mungkin melukakan, mencederakan orang yang ada dalam rumah. Maka itu sebabnya undang-undang Islam ini adalah undang-undang terbaik, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Sepanjang pemerintahan kerajaan Islam Khulafaur Rasyidin, kita boleh kira berapa kali saja kes-kes yang melibatkan zina selepas berkahwin, mencuri. Bahkan bila tidak cukup syaratnya seperti berlaku pada zaman Umar Khattab radhiyallahu an, kerana berlaku kemarau yang berpanjangan, maka Sayyidina Umar memberhentikan hukum hudud daripada dikerat tangan orang mencuri, kerana pada waktu itu orang mencuri bukan untuk bermewah, tapi mencuri untuk memenuhi keperluan keluarga yang terdesak pada waktu seperti itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Sekarang pun kita berada dalam keadaan ekonomi terdesak, mungkin ramai orang kena buang kerja, maka jaga-jagalah diri kita, tuan-tuan. Janganlah mempamer-pamerkan kemewahan sehingga menjemput orang lain untuk iri hati dan seterusnya berlaku perkara-perkara tak diingini, tuan-tuan ya. Madailah kita kalau ada kelebihan pun makanlah, tak payahlah tunjuk pada orang apa kita makan hari ni, besok kita makan apa. Tunjuk pula bersusun dekat rumah kita makanan yang sudah pun siap dibeli. Pada musim PKP ni kononnya untuk mengelakkan kebuluran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Matlamat tak menghalalkan cara lah, tuan-tuan. Matlamat untuk bagi keluarga kita makan yang bagus-bagus pun janganlah sampai menunjuk-nunjuk pada orang lain.
Jadi dalam ayat ini Allah melarang kita dari melakukan pembunuhan terhadap orang lain, melainkan apabila pembunuhan itu berkaitan dengan perkara-perkara yang telah dinyatakan. Bunuh balik dipanggil qisas. Kemudian orang yang telah berkahwin tapi masih lagi melakukan zina, orang seperti ini adalah dibunuh. Ada satu kajian dibuat oleh seorang doktor, saintis, physician, dari seorang academician dari Mesir, yang berkata bahawa rupanya seorang itu bila dia berzina sebelum dia berkahwin, apa saya nak sebut dalam istilah Melayunya, mungkin antibodinya masih kuat, mampu untuk mempertahankan diri dari penyakit-penyakit. Apabila dia telah berkahwin, dulu kita telah bincang dalam surah Tariq tentang penciptaan manusia. Kami ma'inda fi ikhrijun bainus sulbi wa taraib. Para ulama contohnya Imam Qurtubi menerangkan bahawa penciptaan seorang manusia itu berasal daripada air daripada lelaki dan perempuan, dan air itu merupakan satu inti, satu rumusan, satu kumpulan daripada seluruh anggota badannya. Itu sebab Imam Qurtubi mengatakan selepas seorang melakukan hubungan suami isteri, maka hendaklah dia mandi junub untuk mengembalikan kesegaran tubuhnya. Telah kita bincangkan. Maka kata saintis dari Mesir, kalau orang itu berzina sebelum dia berkahwin, maka proses recovery terhadap perbuatan zina yang dilakukan itu, mungkin penyakit datang, boleh diatasi dengan kekuatan antibodi tubuhnya. Tapi bila dia telah berkahwin, antibodi itu makin lemah. Kita tahu dari sudut kekuatan seorang manusia pun, bila sampai 40 tahun ke atas, anggotanya kelemahan berlaku pada dirinya, rambutnya mula tumbuh uban, gugur, kulitnya berkedut, dan kekuatannya tidak seperti sebelum itu. Maka itu sebabnya kata saintis dari Mesir, saya lupa namanya tuan-tuan. Tuan-tuan jumpa nama lelaki yang saya sebut di India tu, yang menjual semua lembunya itu? Tak jumpa tuan? Tuan-tuan nak tahu namanya apa? Namanya Bashir Ahmad. Bashir Ahmad. Nanti boleh cari dalam Google, dalam apa. Baik, doktor di Mesir ini berkata kalau dia sudah berkahwin, maka antibodinya makin lemah. Kalau makin lemah, bila dia melakukan zina dan diketagih untuk melakukan zina lagi dan lagi, menyebabkan sistem pertahanan badannya lemah dan dia boleh mengundang penyakit kepada orang kelilingnya, mungkin kepada isterinya, kepada anaknya. Ini namanya salah satu sebab mengapa AIDS itu boleh berlaku pada orang yang rajin melakukan perzinaan. Maka itu sebabnya dalam Islam, golongan lelaki atau perempuan yang telah berkahwin dalam keadaan antibodinya makin hari makin lemah, dia kalau melakukan zina, mengundang penyakit datang padanya, mudah untuk menjadi satu pintu laluan kepada orang kelilingnya yang dekat-dekat. Maka itu sebabnya Islam hukum orang yang telah berkahwin tapi masih lagi kerap melakukan zina kepada hukum rejam sampai mati. Kerana dengan cara merejam itu saja akan menyelamatkan orang-orang lain daripada ditimpa penyakit yang sama. Nanti ada peluang kita memuka surah An-Nur tuan-tuan bila Allah turunkan ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jaldah, tentang kewajipan hukuman yang dipanggil sebagai jenayah Islam ini kepada orang berzina untuk direjam. Kalau belum berkahwin, maka hukumnya adalah disebat 100 kali. Kalau dah berkahwin berzina, maka direjam sampai mati. Maka benarlah kata ahli fizik ini, bila seseorang belum berkahwin, dia disebat 100 kali dan antibodi dalam badannya boleh di-enhancekan. Tapi kalau dia sudah berkahwin dalam keadaan dia sudah biasa melakukan persetubuhan dan anggotanya, antibodi dalam sistem badannya tidak lagi sekuat orang muda, kalau dia sebat 100 kali pun dia tidak akan dapat enhance, upgrade dia punya, activate dia punya sistem itu tuan-tuan. Maka lebih baiklah dia tamatkan kehidupannya daripada dia menjadi pembawa, carrier kepada penyakit terhadap orang-orang lain. Ini kajian tuan-tuan Jadi itu sebab dalam ayat ini mengajar kita umat Islam supaya menjalankan hukum-hukum yang Allah tetapkan. Ini pun kita sibuk bincang tentang isu membawa kereta dalam keadaan mabuk, lalu menyebabkan kematian kepada orang lain, membunuh orang lain. Apakah ini secara sengaja ataupun tidak sengaja? Kalau dah mabuk, kenapa bawa kereta, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Jadi dalam Islam, kalau kita perhatikan, undang-undang Islam ni begitu cermat untuk mengatasi masalah-masalah yang berlaku terhadap manusia. Kata Dr. Muhammad Ratib Nabulsi dalam tafsirnya yang terkemuka itu, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, bahawa kalau kita perhatikan apakah maksud yang Allah nyatakan innahu kana mansura wala yusrif fil qatl, janganlah kita ni melampau-lampau ketika melakukan hukuman bunuh itu yang dilakukan oleh pihak berkuasa.
Maka yang dipanggil sebagai adamul israf. Jangan israf, jangan melampau-lampau ketika menjatuhkan hukuman bunuh kepada pesalah ini. Yang pertama sekali, syaratnya, kata para ulama, contohnya Syekh Mustafa Maraghi dan tafsirnya, Dr. Atin Abulisi dan tafsirnya, Dr. Haba Zuhaidi dan penjelasannya dalam Fiqh Islami wa Adillatu, janganlah israf, iaitu melampau-lampau ketika menjatuhkan hukuman bunuh balik kepada pelaku kesalahan bunuh ini. Yang pertama, hendaklah dilakukan alla tuqtal, alla tuqtal, tidak boleh dibunuh orang itu melainkan min jihati al-hukam, melainkan ia dijalankan oleh pihak yang berkuasa. Tak boleh sewenang-wenangnya. Macam ada setengah negara umat Islam, kabarnya kalau di Yaman sebagai contohnya, maka masih lagi ada undang-undang tribes yang berasalkan kepada kabilah. Kalau seseorang itu mati dibunuh, maka kabilah yang ahlinya mati, anggotanya mati dibunuh, itu akan menuntut bela di atas kabilah, ahli kabilah yang membunuh seseorang itu. Dalam Islam, hukuman ini mestilah dijalankan oleh pihak berkuasa, supaya tidaklah berlaku satu fauda. Fauda ni tak berlaku satu keadaan kelam kabut. Kerana bila ada orang dibunuh saja, maka keluarganya akan menuntut bela pembunuhan tersebut, padahal ia belum disabitkan dari sudut undang-undang. Maka hendaklah kita mengambil kira, tidak melakukan israf, tidak melampau-lampau dalam pembunuhan balik ni. Yang syarat yang pertama mestilah dilakukan oleh pihak yang berkuasa. Yang kedua, alla yuqtal ithnani biwahid. Janganlah, dalam maksud israf ini, larangan untuk melampau-lampau membunuh ini, janganlah seorang yang mati, dua orang pula yang kena balas balik semula. Kerana kalau orang Arab dahulu, kalau kita baca dalam kitab kita tafsir, kalaulah yang mati itu merupakan wajih min wujahil qaum, antara orang yang pemimpin, orang berkedudukan, bangsawan, maka bila dia mati, yang mesti dibalas balik kematiannya itu dari kalangan keluarga pembunuh, dua orang. Kerana menganggap kedudukan si mati yang telah dibunuh itu berkedudukan tinggi, bangsawan, pandai, bijak, maka penggantian kepada bunuh balas itu mesti dibunuh dua, tiga, kadang-kadang lebih, dalam satu kabilah pun turut dibunuh. Maka ini tidak dibenarkan dalam Islam, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tapi kalau kita baca dalam surah Hud, ketika Allah SWT menceritakan fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum, bila menceritakan tentang Allah SWT menghukum kaum Nabi Saleh yang membunuh unta yang didatangkan itu kerana seorang yang melakukan pembunuhan. Kita tahu kisah ni kan, tentang Nabi Saleh diberi oleh Allah mukjizat daripada batu boleh menjadi unta, dan unta itu diberi minum, walaha syirbu yaumin ma'lum, ada satu hari kamu minum susunya, satu hari hendaklah diberi peluang untuknya minum air agar bertambah susunya, esok kamu minum, bergili-gili seperti itu. Fa'aqaruha, lalu mereka pun bunuh unta tersebut. Maka Allah menjatuhkan hukuman kepada semua penduduk tempat kaum Nabi Saleh itu, walaupun seorang saja melakukannya. Kenapa? Jawapan para ulama tafsir, kerana mereka semua meridai, bahkan membantu, bahkan beri sokongan, memberi sokongan motivasi kepada pembunuh. Maka layaklah keseluruhan mereka untuk dibunuh, dihapuskan oleh Allah SWT. Sedangkan dalam kes-kes kebiasaan, kalau seorang membunuh, maka hendaklah yang membunuh itu dibunuh balik, bukan kabilahnya atau bukan orang kelilingnya yang tidak bersalah, bukan keluarganya. Yang ketiga, syarat adamul israf ini jangan melampau-lampau, iaitulah alla tumathil maqtul. Tak boleh kita melakukan penganiayaan, dalam kata mencincang, memotong, mengeluarkan mata, mencabut kulitnya, ataupun memotong anggotanya. Ini dipanggil tamthil. Dalam Islam hukumnya haram tamthil ini, kecuali kalau yang dibunuh itu memang dibuat begitu, seperti yang Nabi pernah lakukan kepada kumpulan Ra'al dan juga Zakwan yang pernah saya bincang kepada tuan-tuan dahulu. Bila mereka membunuh gembala unta yang Rasulullah utus bersama mereka untuk mereka minum susunya dan minum air kencingnya untuk merawat penyakit kulit berlaku pada mereka, tiba-tiba penjenayah itu yang nampak macam nak masuk Islam, rupanya berpura-pura masuk Islam, mereka telah pun membunuh gembala yang diutus oleh Rasulullah itu dan mencincang, mengeluar, mencongkil matanya. Maka demikian juga dilakukan oleh Rasulullah terhadap mereka. Telah kita bincangkan perkara ini dalam satu tafsiran daripada ayat sebelum ini, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Tuan-tuan boleh rujuk kepada kuliah-kuliah saya yang terdahulu dalam Facebook ini, tuan-tuan ya. Jadi bila kita melihat perkara yang namanya tamthil ini, iaitu
kita melakukan perbuatan zalim, mencincang, mengorek matanya, memotong anggota badannya, ini tidak dibenarkan dalam Islam. Bahkan satu hari dalam satu hadis sahih riwayat Muslim, Abdullah bin Umar lalu di satu tempat, kelihatan anak-anak muda di situ sedang bermain dengan seekor burung. Diikatnya burung itu, dilastiknya beramai-ramai burung tersebut, tuan-tuan. Bila lalu saja Abdullah bin Umar di tempat itu, mereka pun bertempiaran lari, malu atas apa yang mereka lakukan. Maka Abdullah bin Umar pun datang melihat melihat burung yang telah pun dilakukan demikian, hancur tubuhnya. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, la'anallahu man fa'ala haza, inna Rasulullah SAW la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruh gharadan. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, Allah melaknat golongan yang melakukan kepada binatang seperti ini, kerana Rasulullah SAW telah pun melarang kita daripada membuat binatang dijadikan target seperti ini. Ditembak beramai-ramai, dijadikan target untuk dilontar, dibaling, dilastik. Jadi ini perbuatan yang haramkan kepada binatang, apatah lagi kepada manusia. Tentulah min babi aula, tentulah lebih-lebih lagi diharamkan oleh Allah SWT. Baik tuan, terima kasih kepada Zazan Travel untuk tuan-tuan kuliah kita tajaan daripada Zazan Travel. Jangan lupa untuk follow, untuk share, untuk like, untuk kalau ada peluang untuk travel pada masa hadapan, jangan lupa bersama dengan Zazan Travel. Umrah bersama kami penuh tarbiyah, bukan sekadar umrah, tapi umrah penuh tarbiyah. Perjalanan bukan sekadar hiburan, tapi perjalanan penuh dengan tafsiran, perjalanan penuh dengan pengisian. Ya, insya-Allah Zazan Travel anda akan dapat perjalanan menyuburkan iman, insya-Allah. Baik dalam seluruh negara, kalau ada keluarga yang ramai, mungkin ada 40 orang nak pergi umrah lepas musim PKP nanti, anak beranak, suami isteri, keluarga, izinkan kami menjadi jurupandu anda, izinkan kami untuk membimbing anda, izinkan kami untuk menemani perjalanan mulia anda. Baik, kemudian selesai dalam bab ini, Allah SWT membawa kita kepada satu perspektif baru dalam kehidupan, iaitu larangan berzina, larangan membunuh orang, dan kemudian untuk mengingatkan kita kepada tanggungjawab dalam hidup ini supaya menjaga hak-hak anak yatim. Jadi setelah melarang perzinaan dan pembunuhan, maka kini tiba larangan untuk melakukan pelanggaran terhadap apa yang berkaitan rapat dengan jiwa dan juga kehormatan manusia, iaitu harta. Jadi di sini Allah tegaskan harta yang paling mudah untuk diakses adalah harta anak-anak yatim. Bila ayah ibunya mati, keluarganya mati, anak itu usia bawah 18 tahun, mungkin mereka belum ada pendidikan, belum ada expose kepada dunia luar. Tambahan pula kalau ayah itu memiliki harta, maka hendaklah orang yang berkaitan dalam pengurusan harta anak yatim itu bertindak dengan amanah. Jadi Allah menegaskan dalam ayat yang kita bincangkan ini, tuan-tuan, dalam ayat ke-34 ini Allah menyatakan, janganlah kamu dekati harta anak-anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik, iaitu dengan mengembangkannya dan juga menginvestkannya. Lakukan perkara itu sampailah dia dewasa. Dewasa ni maksudnya bila, tuan-tuan? Dewasa dalam pandangan jumhur para ulama biasanya bila anak itu berusia 18 tahun. 18 tahun insya-Allah dia matang. Kerana kita pernah bincangkan sebenarnya, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama, jangan kamu beri kepada orang-orang safih, orang yang bodoh itu harta kamu sebelum sampai pada waktunya, nanti akan membinasakan. Allah mengibaratkan wala tu'tu as-sufaha amwalakum, jangan beri kepada orang bodoh itu harta kamu, sedangkan bukan harta kita. Jadi harta kita maksudnya kalau kita biarkan harta itu diberikan kepada orang yang tidak bijak menguruskannya, dia akan merosakkan sistem the whole society, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka Allah mengibaratkan harta anak yatim itu harta kita. Maka kita sayang harta kita daripada rosak, maka kita kena sayang harta anak yatim, kena invest pada benda yang betul, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi bila mereka dewasa dan mampu, iaitu dalam pandangan jumhur para ulama usianya 18 tahun, barulah kamu serahkan harta mereka balik, dan penuhilah janji terhadap siapa yang kamu berjanji, baik kepada Allah, baik kepada tempat, baik kepada waktu, baik kepada siapa individu. Sungguhnya janji kamu itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah di hari kemudian nanti. Ini sepanjang zaman tuntutan ini berlaku. Pada zaman awal-awal Islam dahulu, umat Islam mempunyai contoh terbaik untuk menjadi pemimpin-pemimpin kehakiman mereka. Qadhi yang ada, hakim yang ada. Saya ingat kisah seorang hakim yang terkemuka dalam Islam, tuan-tuan, namanya Shuraih Al-Kindi Al-Qadhi. Beliau ni, Shuraih ini dikatakan dalam pandangan jumhur para ahli hadis dalam ilmu rijal, beliau merupakan seorang siqah,
Siqah ni berarti seorang yang sangat terpercaya. Riwayat yang sahih mengatakan beliau tidak pernah jumpa dengan Nabi walaupun hidup pada zaman Nabi, iaitu daripada Yaman. Ramai orang Yaman yang bijak-bijak, tuan-tuan ni, orang saleh, siddiqin, para ulama, para mujtahidin, ramai di Syria, di Yaman. Begitu juga di Syria. Jadi Syuraih al-Qadhi ini tak berkesempatan jumpa dengan Nabi. Itu pendapat yang paling muktamad. Tak sempat jumpa Nabi. Dia sampai pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Nabi telah wafat. Jadi orang sebegini kita panggil dia tabi'i. Macam Uwais Al-Qarni yang pernah saya bincangkan, Abu Muslim Al-Khawlani, Ahnaf bin Qais. Saya pernah cerita pada tuan-tuan individu-individu mulia yang hidup pada zaman Nabi tapi tak sempat jumpa Nabi. Mereka mendapat gelaran tabi'i, bukan sahabi. Ada riwayat mengatakan beliau pernah jumpa Nabi. Beliau pernah jumpa Nabi. Kemudian beliau minta izin daripada Nabi untuk membawa keluarganya dari Yaman beramai-ramai datang Islam di hadapan Nabi, bai'ah kepada Nabi. Tapi benda itu tak kesempatan kerana disampai di Yaman Nabi pun wafat. Ini cerita kedua. Tapi pendapat pertama lebih muktamad, lebih jelas, mengatakan beliau tidak berjumpa dengan Nabi. Syuraih ni seorang yang sangat bijak. Beliau pada zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu berlaku satu persisihan pendapat di antara Umar dengan orang yang menjual kuda, iaitu Sayyidina Umar beli kuda daripada seorang lelaki di pasar Madinah, daripada seorang Arabi, seorang Arab yang tidak berpendidikan. Tiba-tiba Sayyidina Umar membawa pulang kuda itu, dia pun gunakan beberapa hari, kuda itu timpang, bihi araj, timpang dia. Maka Sayyidina Umar pun jumpa dengan penjual kuda, berkata kepadanya, pulangkan balik wang aku dan ambil kuda ini. Tapi lelaki itu tak setuju. Lelaki itu berkata, saya jual pada Tuan Amirul Mukminin Sayyidina Umar jadi khalifah, tuan-tuan. Saya jual kuda itu sihat. Kenapa Tuan nak pulang kepada saya dalam keadaan dia timpang? Sayyidina Umar kata, aku pakai 2-3 hari dia timpang. Maka akhirnya dibawalah perkara itu, dibincangkan, dan lelaki Badui itu berkata, mari kita ambil seorang lelaki namanya Syuraih untuk jadi hakim. Sayyidina Umar pun kenal Syuraih, baik, ambil dia. Syuraih pun menilai kes itu dan berkata tidak ada hak pada Sayyidina Umar untuk pulangkan kuda tersebut dan mengambil bayarannya semula, kerana Sayyidina Umar ambil dia sihat, kenapa nak pulangkan dia sakit? Sayyidina Umar menjadi kagum dengan keputusan lelaki dari Yaman ini, Syuraih ini. Maka Sayyidina Umar tanpa berlengah lagi mengambilnya menjadi hakim di daerah namanya Kufah. Dan Sayyidina Umar pesan kepadanya, apa saja keputusan kau rujuk pada Quran, jauh dari Madinah, kau rujuk dalam Quran. Kau tak ada dalam Quran, kau rujuk dalam hadis Nabi. Kalau tidak ada dalam hadis Nabi, engkau tanyalah kepada para sahabat yang ada di situ. Kalau tidak ada juga keputusannya, engkau ijtihadlah. Dan kalau engkau rujuk kepada aku pun aku sangat gembira, kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. Tuan-tuan, Syuraih akhirnya menjadi qadhi panjang masanya, tuan-tuan. Sayyidina Umar wafat, Osman mengekalkannya. Osman wafat, Sayyidina Ali walaupun ada bersisi dengannya tapi mengekalkannya. Pernah Sayyidina Ali membuangnya. Kemudian Muawiyah mengambilnya. Dan riwayat mengatakan bahawa Syuraih ini menjadi hakim dalam tempoh 60 tahun. Ada mengatakan 70 tahun. Ada mengatakan 75 tahun. Dan beliau akhirnya wafat pada usia 100 tahun. Yang menariknya dalam kisah kepimpinan kehakiman lelaki yang saleh ini, tuan-tuan, ada banyak peristiwa yang berlaku. Menarik sangat bahawa Islam ni mempunyai contoh terbaik dari sudut kehakiman, tuan-tuan. Kalau kita laksanakan Islam, kita akan jumpa orang saleh macam ni, tuan-tuan. Tapi bila kita tidak laksanakan Islam, kita mengatakan siapalah yang akan buat keputusan-keputusan. Orang salih ini dia tak suka orang kenal lah, tuan-tuan. Al-Hafiyah, Ul-Atqiyah, Ul-Abriyah. Ada kalangan sahabat-sahabat saya balik belajar di Yaman, di Syria, di Jordan, mereka tak dikenali, tuan-tuan. Mereka orang hebat, orang alim, mustajab doa-doa mereka, orang-orang baik. Mereka tidak dikenali orang. Kalau kita melaksanakan Islam, kita akan jumpa orang macam Syuraih ini balik semula. Jadi Syuraih al-Qadhi ini, satu hari Sayyidina Ali bersisir dengan seorang Kristian yang ada di Kufah. Iaitulah baju besi Sayyidina Ali yang sangat mahal. Baju besi ni satu aksesori perang yang penting, tuan-tuan. Dia macam kuda. Baju besi ni memang baju yang mahal, besi buatannya hebat. Maka ia hilang dan dicuri oleh seorang lelaki Kristian. Sayyidina Ali mendakwa, membawa kes itu ke mahkamah, menyamannya, minta dipulangkan. Lelaki itu tidak mengaku ia milik Sayyidina Ali. Dia kata dia punya. Maka Sayyidina Syuraih yang menjadi hakim dalam perbalahan itu telah minta kepada Sayyidina Ali dibawakan bukti al-bayyinatu ala man da'a wal yaminu ala man ankar. Siapa yang membawa kes itu ke mahkamah mesti ada saksi. Sayyidina Ali ditanya oleh Syuraih al-Qadhi yang hebat ini, hakim yang hebat ni, tanya pada Sayyidina Ali, tuan ada saksi tak? Saya kata tidak ada, yang ada cuma anak aku namanya Hasan.
Maka syarif kata anak tidak boleh jadi saksi dalam perkara-perkara sedemikian. Maka kes itu ditolak dan baju besi itu kekal milik Kristian itu, tuan-tuan yang milik Allah sekalian. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Kristian itu bila melihat keadilan yang ada dalam pelaksanaan undang-undang Islam, Senali Amirul Mukminin, Khalifah, the number one person dalam negara yang luas itu, tuan-tuan, tiba-tiba keputusan tak berpihak kepadanya, dia betul ni. Maka si Kristian itu pun terus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk Islam dia. Dan dia jumpa dengan Senali di depan ulama, dia kata, wahai Abul Hasan, wahai Abu kepada Hasan, ini baju tuan, bukan baju saya telah melihat keadilan undang-undang Islam. Tuan melantik seorang untuk buat keputusan dalam kes mahkamah melibatkan saya dan tuan, orang itu menyebelahi saya, padahal sepatutnya dia menyebelahi Tuhan. Dia menyebelahi Tuhan, tapi dia menyebelahi saya. Ini menunjukkan keadilan Islam. Maka masuk Islam orang Kristian itu, tuan-tuan, dan mengajak keluarganya masuk Islam. Jadi dalam Islam kita punya banyak contoh. Dalam pentadbiran kerajaan Islam ada ramai orang-orang saleh macam Syuraih ini, tuan-tuan, yang memimpin. Dan saya pernah cerita juga pada tuan-tuan, Iyas Al-Qadhi juga salah seorang dari mereka. Jadi dalam Islam mengajar kita bahawa segala perkara ni ada peruntukannya. Janganlah kita mengambil kesempatan terhadap seseorang walaupun diberikan kepada kita peluang untuk pentadbiran. Bila melibatkan harta anak yatim ini, kata para ulama tafsir, wala taqrabu mal yatim, jangan kamu dekati, macam juga ayat lalu, wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Bila ayat ini turun, maka di kalangan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka menjadi takut kerana ayat ini kata jangan dekati harta anak yatim. Bila berlaku perang Uhud, ramai lelaki di kalangan sahabat yang wafat, meninggalkan di belakang mereka isteri dan juga anak-anak. Maka para sahabat Nabi takut untuk mendekati mereka. Ada di kalangan sahabat ni yang berharta, anak-anaknya masih kecil, harta tersebut patut diinvestkan untuk perjalanan yang sangat jauh dalam kehidupan mereka. Bayangkan tuan-tuan, kalau seorang lelaki itu meninggal dunia, meninggal harta sebanyak 100,000, anak-anaknya masih kecil, harta itu akan menjadi kecil bersama masa ke masa kerana zakat yang dikenakan, tuan-tuan. Nanti tahun pertama genap haulnya, daripada 100,000 tu kena keluar 2.5%, RM2,500. Tahun berikutnya dah jadi 97,200. Ni kiraan yang paling mudah untuk faham. Kena lagi 2.5% daripada 97,200, 500 itu. Nanti tahun berikutnya kena lagi 2.5%. Maka harta yang tidak diinvest ini akan menjadi kurang bila anak-anak ini layak untuk mengambilnya nanti. Nampaklah? Itu sebab Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu seorang teknokrat yang hebat. Sayyidina Umar ni teknokrat, tuan-tuan ya. Sayyidina Umar, Abu Bakar, Osman, Ali ni mereka ni teknokrat. Mereka ni orang pandai cari rezeki. Mereka ni orang yang bijak, ilmu mereka, pentadbiran mereka, kepimpinan mereka, perniagaan mereka, bukan orang calang-calang. Dr. Yusuf Qardawi pernah mengatakan dalam salah satu buku beliau, Fiqh Aulawiyat dalam Islam, bahawa kebanyakan para sahabat, kalau kita perhatikan, 80% merupakan orang usahawan. Sahabat saya, 80% usahawan. Bukannya orang yang merempat, minta sana, minta sini. Tak, mereka teknokrat, mereka orang bijak. Buktinya kata Syekh Abdul Hayy Al-Kattani dalam buku beliau Taratib Al-Idariyah, bila Nabi sampai di Madinah, Nabi kagum melihat sistem pengairan pada ladang kurma. Nabi bertanya, siapa yang melakukannya ini? Ini merupakan buatan Osman Affan radhiyallahu anhu. Nabi kagum, oh ini aku perlukan. Sayyidina Osman seorang teknokrat, seorang engineer, seorang businessman yang hebat, usahawan. Jadi balik kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, mengingatkan harta anak yatim ni janganlah dibiarkan begitu saja, dormant saja, dia tidak bergerak. Patut ada orang yang amanah yang boleh mentadbirnya, mentadbir urusnya. Maka bila turun ayat pada zaman Nabi SAW, wala taqrabu malal yatim illa billatihi ahsan, ini para sahabat menjadi bimbang untuk mendekati anak-anak yatim ini, takut nanti termakan harta dan sebagainya, tak pandai urus tadbir. Maka Allah menurunkan ayat daripada surah Al-Baqarah pula, wa in tukharituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu mufsida minal muslih. Kalau kamu bergaul dengan mereka, mereka adalah keluarga kamu juga sebenarnya. Allah lebih tahu siapa yang berniat buruk, siapa yang berniat baik. Kemudian Allah turun ayat daripada surah Nisa lagi, wala ta'kuluha israfa wa bidaran ay yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Ada satu guidelines dalam pentadbiran harta anak yatim ini, tadbir urusnya. Nanti ada peluang kita bincang surah Nisa ya. Bahawa ayat ini mengatakan janganlah makan harta anak yatim ini dengan sewenang-wenangnya. Kalau kita pada hari ini buat yayasan, kena ada ditadbir urus oleh BOD yang berkelayakan. Jangan buat seorang-seorang, tuan-tuan yang mulia sekalian. Kita buat satu persatuan, kita mentadbir dengan isteri kita. Wang masuk dalam persatuan,
kita gunakan ikut senang-senang kita. Ini tidak amanah namanya tuan-tuan. Dalam Islam, dalam pendekatan para ulama, harta yang kita tak urus ni, kita hanya layak ambil 10% saja. Yang melibatkan kos kita, kos telefon, kos tadbir, kos mungkin penggajian pekerja, kepada hari ni ada menjawab WhatsApp, ada kos-kos yang kita boleh declare dari sudut pentadbiran, dapatkan perkara ni daripada auditor ke, daripada accountant bertauliah ke. Jangan buat main-main tuan-tuan. Masalah duit jangan buat main tuan-tuan. Jangan buat main, kerana Allah menyatakan di sini wala taqrabu mal yatim, jangan dekati, sama dengan ayat wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Apa sahaja benda yang menyebabkan ia tidak urus dengan betul, jangan terlibat. Kalau kamu jenis orang yang tak amanah, tolong jangan terlibat dalam keuangan ini. Kalau kamu terpaksa melibatkan diri, kamu jadilah ketua, panggillah orang yang boleh membantu kamu dalam perbincangan, mesyuarat, mentadbir urusnya. Kena ada untuk seorang accountant, seorang banker, seorang profesional, seorang ustaz ke, barulah dia dapat berjalan dengan lancar. Kalau tak, kita main songlap je duit orang ramai ni tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Ini tidak amanah. Ini merupakan perkara yang innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang makan harta anak yatim ini, dia makan bara api neraka. Nanti di akhirat nanti akan diperlihatkan kepada orang ramai bahawa dia makan harta yang orang lain secara zalim dengan penipuan. Maka kata para ulama, daripada apa saja yang terkumpul tu, berhaknya engkau untuk mengambil tadbir, urus cost operationnya mungkin 10% saja. Jangan ambil lebih. 1,000 ambil 10,000, 1 juta ambil 100,000. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihkan, Islam punya bukti penyelenggaraan perkara ni 1400 tahun pengalaman tuan-tuan. Bukan kita boleh cedok-cedok, tipu-tipu, curi-curi daripada orang lain, tak. Bahkan British pun ketika pada zaman penjajahan, mereka kegersangan idea untuk membuat satu sistem pentadbiran, mereka merujuk kepada majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, kerajaan Empire Ottoman Osmania yang luas itu. Mereka ada satu buku, satu manual rujukan macam SOP lah kepada semua pentadbiran dalam negara yang bawah naungan Ottoman yang besar itu. Mereka ada satu rujukan manual. Kita boleh kata ada manual kan. Maka manual kerajaan Islam namanya Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Ini menceritakan tentang property, menceritakan tentang undang-undang, menceritakan tentang kewajipan, menceritakan tentang amal ibadat, menceritakan haji, semuanya ada dalam undang-undang tersebut. Dan dia memanglah banyak berpihak kepada mazhab Hanafi, kerana kebanyakan ulama yang ada di dalam kerajaan Islam Osmaniyah pada masa itu, mereka cenderung pada Hanafi. Dan hukum dalam mazhab Hanafi berkaitan muamalat itu paling banyak dipakai sampai ke hari ini, dan dia menyelamatkan kita dari banyak masalah-masalah berkaitan dengan haraj. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ada banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan muamalat. Para ulama pada ini melihat kemudahan yang ada terdapat difatwakan dalam mazhab Hanafi menyelesaikan banyak masalah. Saya bukan ahli fiqh nak cerita bab ni tuan-tuan ya. Tuan-tuan menunjuk kepada Syekh Fawaz dalam bab-bab muamalat ini. Baik, jadi kita lihat kepada apa yang dinyatakan dalam pengurusan harta anak-anak yatim ini, ataupun pengurusan harta orang ramai. Kalau kita buat satu NGO, kita layak untuk ambil 10%, jangan lebih. Sekiranya kita diminta oleh anak yatim untuk melihat kejayaan kita mentadbir urus, maka mereka datang, pakcik, tengok pakcik ni bijak, peniaga, pakcik boleh tak uruskan harta kami, tuan boleh tak uruskan harta kami, datuk boleh tak urus harta kami, harta ayah tinggal ni kira-kira ada 1 juta lah. Kita kena buat akad betul-betul tuan-tuan. Itu sebab dalam Islam ni perlu kepada akad. Cakap pada wakil-wakil anak yatim ni atau persatuan ni, kata boleh, saya insyaAllah saya boleh takbir urus 1 juta ni, dan nanti kalau dapat keuntungan daripada 1 juta ni, katalah 500,000, kita bagi 2, boleh tak? Boleh buat bersyarat begitu tuan-tuan, tak ada masalah. Tadi satu perkara, kalau kita uruskan harta yatim, kita ambil 10% untuk kos operasi, betul ni? Tiba-tiba ada harta anak yatim yang lain untuk minta kita uruskan, kembangkan, supaya kata Sayyidina Umar ni tadi, jangan sampai harta tu beku dan dia menjadi kurang dengan surat zakat, dan dia kenakan setiap tahun yang akan memakan jumlahnya itu. Maka kamu layak untuk invest harta itu pada benda betul. Kamu seorang investor yang hebat, kamu seorang ahli investment yang bagus, wealth consultant yang bijak. InsyaAllah pakcik, saya boleh uruskan, tak diuruskan harta ni 1 juta, saya nak kembangkan, nak buat itu, nak buat ini. Nanti keuntungan yang ada, kita bagi 2, boleh? Kalau anak yatim itu setuju, ahlan wa sahlan wa jalan. Nampak tuan-tuan? Tapi kita kena declare. Kemudian kalau kita kata, nak pakcik nak buat investment ni, insyaAllah pakcik nampak daripada 1 juta ni, pakcik boleh dapat lagi 1 juta.
Tapi kos operasi ni memang tinggi. Kalau tak, harta ni 1 juta saja. Apa salahnya kalau kau dapat 300,000 saja sebagai tambahan dalam setahun? Mana dia bidang dividen pelaburan yang boleh datangkan sampai 30% daripada harta kau? Tak ada kan? Pakcik boleh dapat, insyaAllah. Pakcik nampak laluan ni. Pakcik tak jamin, tapi nampak laluan ni. Paling kurang pun boleh pergi ke tahap macam tu. Pakcik ada bukti. Contoh kita ada keahlian. Tapi kos operasi ni tinggi. Bagi pakcik 70 boleh. Pakcik 70 kau 30 saja. Boleh. Dengan syarat kita bincang, tuan-tuan. Tolong declare benda-benda macam ni, tuan-tuan. Dan anak yatim ni hendaklah minta hak mereka. Dan ada orang yang bijak yang boleh berunding untuk mereka. Ini semua terbuka untuk perbincangan. Tapi asal usulnya, kalau kita membuat apa-apa perkara, kita mesti nyatakan kepada orang ramai bahawa saya buat collection dana ini untuk membantu orang tempat sekian-sekian. Saya ada kos-kos tertentu yang saya perlu jalankan. Telefon nak kena bayar, pekerja saya kena uruskan. Saya akan ambil 10%. Ini tak ada masalah, tuan-tuan ni milik Allah sekalian. Tapi kalau harta itu dengan tujuan diberikan satu pihak khas untuk kita invest, kita boleh bincang berapa kadar keuntungan yang sepatutnya yang kita boleh nikmati, yang boleh kita bincangkan dengan mereka. Dia melibatkan orang ramai dan melibat pihak yang terbabit secara direct. Ya, jadi tuan-tuan kalau nak pergi lebih lanjut mendalam tentang isu-isu muamalat ni, saya syorkan tuan-tuan ikutlah kursus dengan guru saya Syekh Fawaz Fadil. Beliau berkeahlian tinggi dalam bidang ini, hafizahullah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada kita ni memberi kefahaman, membantu kita untuk penyelesaian masalah-masalah yang berlaku dalam konteks kehidupan kita pada hari ini. Dan apa yang Allah nyatakan kat sini, anak-anak yatim biasanya umur 18 tahun adalah umur matang untuk menguruskan harta mereka sendiri. Mungkin lebih awal daripada itu. Kalau kita ada peluang, nanti kita akan meneroka surah Nisa bila Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitanirrajim wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Ayat ke-6. Dan ujilah anak yatim itu bila mereka sampai kepada umur layak untuk berkahwin. Kalau kamu dapati pada mereka ada tanda-tanda kebijaksanaan, kewarasan, kemampuan untuk mentadbir urus harta mereka, maka kembalikanlah harta itu kepada mereka. Janganlah kamu makan harta-harta anak yatim itu dengan sewenang-wenangnya hingga bila mereka besar, nanti mereka dapati harta mereka habis dikerjakan oleh kamu. Walau bagaimanapun, kalau kamu mentadbir urus harta anak yatim, kamu ini orang kaya, maka janganlah kamu ambil daripada hak itu. Mintalah kepada Allah hak kamu. Cantik ayat ni. Kalau kita kaya, kita mampu, jangan ambil. Apa pun jangan ambil pada harta yatim itu. Uruskan dia dengan sebaik mungkin. Mintalah kepada Allah keberkatan, kesihatan. Itu lebih tinggi daripada pulangan keuangan yang kamu akan dapat daripada harta anak yatim itu. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau kamu memang fakir, miskin, kamu terpaksa urus harta anak yatim, maka makanlah dengan cara yang berhikmah. Ni 10% yang saya sebut pada tuan-tuan tadi, dalam kos-kos operasi yang terlibat. Biasa 10% ni fair lah, tuan-tuan. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Kalau sampai masa untuk kembalikan harta itu kepada mereka, kembalikan harta itu dengan adanya saksi, beritahu pada mereka keuangannya. Kita kalau berniaga ada P&L, tunjuk kepada mereka profit and loss dalam tempoh ini, bagaimana pengurusannya. Ceritakan di sini pentingnya untuk ada accountant, ada auditor, kerana ia lebih aman daripada fitnah. Ia lebih menyelamatkan daripada timbul desas-desus bahawa kita mengambil harta itu secara tak betul. Kalau masih juga timbul selepas adanya bukti-bukti pihak yang berqualified yang jadi saksi, menuntutkan tanda tangan, maka itu di luar bidang kuasa kita lah, tuan-tuan. Mintalah kepada Allah. Contohnya doa yang sentiasa kita kena minta kepada Allah, iaitulah Allahumma la takilni nafsi tarfata ain wa aslihi sya'ni kulla la ilaha illa anta Allahumma rahmataka arju Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kulla la ilaha illa anta. Ingat doa ni. Kita dah belajar jadi mudah-mudahan Allah beri kepada kita keberkatan, Allah beri kepada kita keselamatan daripada fitnah, Allah beri kepada sekalian umat Islam keahlian, kebijaksanaan dalam pentadbiran melibatkan harta, kerana ia merupakan satu asas penting kepada masyarakat yang mulia di sisi Allah.
Jadi Allah menceritakan kepada kita pelaksanaan undang-undang hudud ini, pelaksanaan harta anak yatim ini jaga dengan baik, sehingga Nabi menggambarkan ana wa kafilul aitami kahakaza kahataini. Nabi tunjukkan di akhirat nanti aku dengan penjaga anak yatim. Nabi tunjukkan dua jari baginda, menunjukkan rapatnya hubungan itu, tingginya kedudukan orang jaga anak yatim yang mentadbir urus dengan jujur amanah ini. Dia akan berada bersama dengan Nabi di akhirat nanti. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami di kalangan mereka. Jadi setakat ni tuan-tuan untuk kuliah kita pada malam ni. Sekali yang baik semuanya daripada Allah. Terima kasih kepada Zazan Travel. Jangan lupa untuk like, untuk share, untuk follow Zazan Travel, website, Facebook dan juga Instagram. Tolong sebarkan kepada seramai mungkin orang keliling kita. Mudah-mudahan dalam kuliah tafsir yang disampaikan pada malam ni ada rawatan kepada masalah-masalah ummah yang berlaku di luar sana. Jadi ada apa soalan tuan-tuan? Sadia Basar masya-Allah. Sadia kebahagiaan, Basar penglihatan. Siti Nozila, Aini Syukur, Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Puan Hida, terima kasih. Safi Sadiqin, terima kasih ya. Zayul Rizal, Nartina Yamin, Ayuni Syukur, Nurilis, Hamia Muhammad Nur, Aziz Taifur, Juliana, Cik Bat dari Cameron, Fatinaura AR, Miza Akma, Amran Cik Ismail, Nur Huspaliza Husin, Aisyah Iskandar, Lazmun Syahra, Ayub Tepin, Maria Muhammad Kamal Syukur. Berkenaan dengan ibadah korban yang kita nak lakukan, udhiyah yang nak kita lakukan juga akikah di Syria, saya masih lagi menunggu jawapan daripada Syekh kami, Syekh Quraim Rajih. InsyaAllah hari Rabu kami dapat jawapan ketentuan berapa kadar seekor kambing. Di sana mereka banyak melibatkan kambing, tuan-tuan, ni lembu kurang sangat. Jadi biasanya mereka korban melibatkan kambing. Kami akan updatekan, izinkan saya pada hari Rabu nanti untuk mengupdatekan kepada tuan-tuan nilainya, dan kemudian kami akan bagi account number untuk tuan-tuan buat sumbangan korban dan juga akikah untuk saudara kita yang sedang tersepit dalam kes peperangan. Kalau peperangan dah berakhir tapi kehidupan mereka masih sempit, tak ada pekerjaan ni ada pun gaji pulangannya tak seberapa, kita nak bantu umat Islam di Syria dan juga kita akan adakan juga korban di Mekah dan juga Syria. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dapat ikuti perkembangan kuliah saya pada hari Rabu nanti. Malam saya akan beritahu kadar bilangan jumlah RM ringgit yang melibatkan korban di Syria, bayaran seekor satu bahagian daripada korban, sama ada kambing atau 1/7 daripada seekor lembu. Tapi lembu kurang, saya nak beritahu tuan-tuan, kebanyakan adalah kambing. Jadi setakat ini saja dulu. Terima kasih. Tampaknya tak ada soalan pada malam ni. Sekian, wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana sya'na kulla la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmatmu yang kami harapkan, perbaikilah urusan kami. Jangan biarkan kami walaupun sedetik mentadbir urusan kami sendiri tanpa bimbingan, petunjuk, hidayah daripada-Mu. Kasihanlah kami, wahai Tuhan. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha zanban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la musibatan illa nafastah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ya laka ridha wa lana fiha salah ila adaitaha wa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Ya Allah, jangan ada seorang pun yang hadir dalam majlis-Mu pada malam ini yang memiliki aib Engkau tutupkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang akan musafir Engkau selamat kepergian baliknya. Jangan ada seorang pun yang jahil Engkau yang memberi ilmu kepadanya. Jangan ada seorang yang belum berkahwin Engkau kurniakan untuknya pasangan yang salih atau salihah yang akan bahagiakan dunia akhiratnya. Jangan ada seorang pun yang belum berkahwin Engkau kurniakan untuknya suami atau isteri yang salihah. Jangan ada seorang pun yang belum memiliki anak melainkan Engkau beri kepadanya anak, kepadanya zuriat yang salih yang salihah yang akan bahagiakan kehidupannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqullahu minna minkum. Ada soalan ni? Tak ada soalan nampaknya. Kalau soalan besok saya jawab insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.